Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sekumpulan akan membentangkan tajuk Mencari yang Halal, iaitu pelajaran ke-10 Pendidikan Islam tingkatan 2. Baiklah, kita teruskan kepada potongan hadis. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara kedua-duanya terdapat perkara syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Maka sesiapa yang menghindari perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala berdekatan dengan kawasan larangan. Yushiku an yarta'a fihi, kemungkinan dia akan masuk ke kawasan larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin himma, ketahuilah sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh itu ada seketul daging. Iza salahat salahal jasadu kulluhu, jika daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu, jika daging itu rosak maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa daging itu ialah hati. Kemudian kita pergi kepada maksud halal, haram dan syubhah. Halal bermaksud tiada dalil yang menunjukkan perkara itu haram atau ada dalil yang menghalalkan perkara tersebut, atau makna mudahnya perkara yang dibenarkan oleh syarak. Contoh, haiwan yang disembelih dengan cara Islam dan berpakaian menutup aurat. Kemudian haram. Haram bermaksud setiap perkara yang ada dalil mengharamkannya, atau makna mudah, sesuatu yang dilarang oleh syarak. Misalnya mengambil hak anak yatim, mencuri, menipu, merompak, minum arak dan mengambil dadah. Dan akhir sekali kita ada syubhah, yang bermaksud sesuatu yang tidak diyakini halal atau haram. Sebagai contoh, kita umat Islam membeli sesuatu yang tiada tanda halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Seterusnya, kita lihat pula kepada hikmah menjauhi perkara haram dan syubhah. Yang pertama, kita dapat menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana mematuhi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita dapat memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana menjauhi makanan beracun dan perbuatan yang memudaratkan. Yang ketiga, kita dapat menjamin kewarasan akal daripada mabuk dan gila kerana tidak minum arak dan mengambil dadah. Yang keempat, kita dapat menjaga nasab dan maruah daripada rosak kerana tidak berzina dan menjauhi perbuatan yang menjuruskan diri kepada perbuatan zina. Bagi yang tidak tahu apa itu nasab, nasab bermaksud pertalian keluarga atau keturunan. Dan yang terakhir, kita dapat memelihara harta daripada sumber yang haram dan diragui agar rezeki sentiasa diberkati. Sekarang kita pergi kepada peranan hati dalam kehidupan manusia. Hati merupakan pemimpin bagi badan kita. Apabila hati kita terpelihara, maka seluruh anggota badan kita akan terbimbing untuk melakukan kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, apabila hati kita tidak terpelihara, maka anggota badan kita mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi, antara perbezaan orang yang mempunyai hati yang bersih dan hati yang rosak ada dua. Yang pertama dari aspek iman. Jika seseorang itu mempunyai hati yang bersih, mereka akan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sabar dan tenang dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hati orang yang beriman akan berasa gemetar apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika manusia mempunyai hati yang rosak, mereka akan kufur dan ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga sering berkeluh kesah serta tertarik dengan nafsu keduniaan. Contohnya seperti meminum arak, berjudi dan mencuri. Kita masuk kepada aspek ilmu pula. Jikalau manusia mempunyai hati yang bersih dari segi ilmu, mereka mudah memahami peringan dan pengajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sentiasa berusaha untuk memahami kebenaran. Manakala, jika manusia mempunyai hati yang rosak pula, mereka ini tidak mahu menerima kebenaran dari Al-Quran dan sentiasa tenggelam dengan kelalaian dan kejahilan. Akhir sekali, kita pergi pula kepada pengajaran hadis. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencari yang halal kerana perbuatan tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita hendaklah menjauhi yang haram kerana perbuatan tersebut adalah satu larangan dan akan diazab di akhirat kelak. Yang terakhir, kita hendaklah berusaha untuk menghindari perbuatan syubhah kerana perbuatan tersebut boleh membawa kepada perbuatan dosa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap semua dapat memahami pelajaran yang kami bentangkan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.